ataupun ahli jawatan konsensual yang memberikan jemputan yang baik kepadaku dan kepada saya lah beliau ucapkan terima kasih atas sumber data dakwah yang telah kami. ونحن من بيت المقدس وأبناء بيت المقدس نفرح ونسعد بإخواننا في ماليزيا. Sesungguhnya kami di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis sangat-sangat bergembira dengan saudara-saudara kami yang ada di Indonesia. ونحن في فلسطين وفي الأردن وفي بلاد الشام عموما نعلم أن لنا إخوة في شرق العالم العربي يحبوننا وينتمون لقضيتنا وديننا وأمتنا. Sesungguhnya kami di Palestin, di Jordan dan di Syam secara keseluruhannya, bahawa kami ini sangat mengetahui bahawa orang-orang di Indonesia ataupun di mana sahaja mereka sangat-sangat mengerti berat tentang isu kami dan sangat mencintai kami. والمؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Sesungguhnya seorang mukmin itu dengan mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan yang saling mengukuhkan dan menguatkan di antara satu sama lain. كنا ذات يوم أمة واحدة نحتكم إلى وعاء سياسي جامع كانت الخلافة العثمانية تجمعنا لكن أعداء الأمة تآمروا عليها وأسقطوها وأصبحت بلاد المسلمين ممزقة مفرقة كل له مشكلته الخاصة التي يحاول حلها. Hadirin semua, dulu umat Islam adalah umat yang satu di bawah satu pemerintahan politik yang sama, yaitu khilafah Utsmaniyah ataupun khilafah Islamiyah. Maksudnya semua umat Islam ada dalam satu ketua, namanya khilafah. Kemudian setelah khilafah dijatuhkan dan dirobohkan dengan perancangan musuh-musuh, maka umat Islam akhirnya bersendirian dan terpecah-pecah. Sejak perpecahan itulah kita menghadapi banyak masalah untuk diselesaikan. وبعد تمزيق هذا الجسد زرعوا في قلبه الكيان اليهودي الغاصب وأصبحت فلسطين المحتلة تعاني من السرطان المؤلم الموجع. Daripada perpecahan itulah diambil peluang oleh orang Yahudi untuk menjadikan tanah Palestin adalah merupakan tanah yang mereka rampas untuk dijadikan ibu negara mereka. Ini merupakan suatu penyakit kanser yang sangat memedihkan dan menyakitkan yang berlaku di tengah-tengah umat Islam. ومنذ اليوم الأول الذي دخل فيه اليهود فلسطين تحت حماية بريطانيا قام الحاخامات بتحريف التوراة المحرفة وأدخلوا عليها نصوصا تقول بأن لهم حق في فلسطين وأن لهم هيكل سليمان ومعبد يجب أن يجتمعوا عنده. Hadirin semua, hari pertama atau kali pertama Yahudi menjejakkan kakinya ke tanah Palestin dengan sponsor atau tajaan daripada Britain. Tuan-tuan, pada waktu itu mereka masuk, Britain jaga dia, letak dalam Palestin. Pada waktu sejak itu mereka merancang dan padri-padri mereka melakukan penipuan atau pendustaan dengan mereka ayat dalam kitab Taurat untuk menyatakan bahawa tanah Palestin adalah tanah milik mereka. Mereka kena bangunkan satu kuil ataupun satu tempat ibadah yang menjadi anutan akidah bangsa Yahudi. Sedangkan sebelum itu tak ada. Setelah mereka ada di Palestin, mereka reka ayat dalam Taurat untuk membenarkan perbuatan mereka. ذلك بدأوا يجمعون أنفسهم في أرض الإسراء، هذه الأرض الطيبة المباركة، بهدف بناء هيكلهم المزعوم وطرد المسلمين منها. Hadirin semua, Masjid Al-Aqsa merupakan tempat Isra' Nabi SAW dan Mi'raj Nabi. Itu akan menjadi tujuan mereka untuk dirobohkan. Sekarang ni dah berlaku tentang perjalanan itu, dah dikorek lubang-lubang untuk dirobohkan Masjid Al-Aqsa dan dibina di atas Masjid Al-Aqsa tempat ibadah yang mereka sangkakan sebagai tempat ibadah yang dijanjikan dalam kitab mereka. ولما بدأ المسلمون من حول المسجد الأقصى يستيقظون وتبدأ الصحوة الإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى أشغلوا كل بلد من بلاد العالم الإسلامي بهمومه الخاصة، هموما سياسية واقتصادية واجتماعية، حتى لا يفكر المسلمون إلا بقضاياهم القطرية الفرعية وينسوا قضيتهم المركزية. Hadirin yang dikasihi sekalian, kan selepas perpecahan negara umat Islam yang bersendirian, pada waktu itu setiap negara umat Islam disibukkan dengan isu dalaman mereka, dengan masalah politik dalaman negara, ekonomi negara, masalah sosial, sehingga menjadikan setiap negara sibuk dengan urusan dalaman dan akhirnya mereka melupakan tentang isu terpenting umat Islam seluruhnya, yaitu isu
Palestin dan Baitul Maqdis yang menjadi asas ataupun menjadi salah satu daripada instrumen akidah yang wajib kita imani sebagai masjid dan kiblat pertama umat Islam. وسيطروا على السياسة والاقتصاد والإعلام في العالم فأفسدوها، والله تعالى يقول لتفسدن في الأرض مرتين ولم يقل لتفسدن في فلسطين مرتين، فكل الفساد في العالم سببه يهود. Maka hadirin semua, orang Yahudi telah menguasai media sosial, menguasai ekonomi, dan mereka melakukan kerosakan bukan di Palestin, di seluruh dunia. Allah sebut dalam Quran, la tufsidunna fil ardi marratain. Sesungguhnya Yahudi itu akan melakukan kerosakan di bumi. Allah Ta'ala sebut mereka akan buat kerosakan di Palestin. Tapi di bumi, maknanya apa? Hampir keseluruhan kerosakan di bumi ini, kepalanya yang menyerancang dan mencetuskannya adalah golongan ini. ومشكلتنا مع هؤلاء ليست مشكلة دين، فهم لم يعودوا أصحاب دين، لقد حرفوا دينهم من أجل مصالحهم، وحرفوا دين النصارى من أجل مصالحهم، وحاولوا تحريف ديننا لكنهم خابوا وخسروا بفضل الله تعالى. Masalah mereka bukan masalah pada agama, kerana orang Yahudi yang ada pada hari ini mereka sendiri rosakkan agama mereka. Sebab mereka reka kitab Taurat. Bahkan mereka berjaya merosakkan agama Nasrani. Yahudi merosakkan agama Nasrani dan seterusnya, dan mereka cuba merosakkan agama kita, itu agama Islam, dengan bawa ideologi yang macam-macam, masukkan dengan Islam pelbagai tambahan. Tetapi Allah Ta'ala memelihara agama ini dan mereka tidak berjaya merosakkan Islam sampai ke saat ini. وفي فلسطين قسموا فلسطين إلى 3 أقسام: غزة والضفة الغربية ومنطقة 48 التي يسيطر عليها اليهود بشكل مباشر من أجل تفريق وحدة المسلمين حتى داخل فلسطين نفسها. Palestin telah dipecahkan kepada 3 pecahan. Yang pertama, tuan-tuan faham ya, tolong faham makcik walaupun banyak yang faham sikit kan, tak nampak betul macam mana kan. Palestin tu dipecahkan kepada 3 bahagian. Yahudi sengaja pecahkan. Pertama Gaza, yang di Gaza. Kedua Dhafar Gharbiah atau kita panggil West Bank. Tuan-tuan, yang ketiganya adalah wilayah kita panggil 48 yang sepenuhnya dikelola oleh Yahudi. Adapun yang tengah tadi oleh boneka yang boleh. Adapun Gaza penuh umat Islam. ومن أجل إيذاء المسلمين وتحطيم معنوياتهم قاموا بتحويل عاصمتهم من تل أبيب إلى القدس، وذلك تمهيدا لهدم المسجد الأقصى المبارك وطرد المسلمين وأن يبقوا هم في هذا البلد الطيب المبارك. Bila mereka telah menguasai daerah yang saya sebutkan tadi, daerah itu telah mereka kuasai. Pada ketika mereka menguasai daerah tersebut, mereka telah menjadikan Tel Aviv sebagai ibu negara. Setelah mereka merasa mereka kuat, disokong oleh Amerika dan sekutunya, mereka menganggap dan menyatakan bahawa kita akan pindahkan ibu negara daripada Tel Aviv ke Masjidil Aqsa. Di sinilah berlaku isu yang besar sampai ke hari ini. وهم الآن يضيقون على المسلمين، وقد قسموا أو يحاولون تقسيم المسجد الأقصى إلى تقسيم زماني ومكاني، بحيث يصبح أوقات للمسلمين وأوقات لليهود، أماكن للمسلمين وأماكن لليهود، تمهيدا كما قلت لطرد المسلمين وهدم المسجد الأقصى وبناء هيكلهم المزعوم. Hadirin yang dikasihi sekalian, mereka cuba untuk memberikan tekanan kepada umat Islam untuk semakin jauh kepada Masjid Al-Aqsa. Caranya macam mana? Bukan mereka tak bagi orang Islam masuk, tak. Tetapi caranya adalah menentukan jadual waktu dan tempat bagi orang Islam terhadap Masjid Al-Aqsa. Maksudnya macam tu, dia akan letakkan waktu untuk orang Islam dan orang Yahudi terhadap ziarah Masjid Al-Aqsa. وهم الآن أيضا قاموا بعمل حفريات كثيرة وأنفاق كثيرة تحت المسجد الأقصى بحجة أنهم يبحثون عن آثار تدل على أن لهم حق في فلسطين وفي الأقصى، لكنهم لم يجدوا شيئا وهم لا يزالون يبحثون، يعني يحفرون تحت المسجد الأقصى تمهيدا لهدمه. Hadirin semua, sampai hari ini dan saat ini berlakunya korekan terowong dan lubang-lubang di bawah Masjid Al-Aqsa. Mereka mengatakan kami korek lubang bawah masjid ini tujuannya adalah untuk cari bukti bahawa zaman dahulu ada datuk-datuk kami di kalangan Nabi yang pernah memerintah di sini. Jadi kami nak cari kesan itu. Itu sebenarnya adalah sangkaan dan alasan. Sebenarnya mereka korek untuk menyiapkan kosong di bawah supaya masjid senang roboh dan jatuh dan akhirnya akan bina bangunan baru di atas. إخوانكم في فلسطين يقومون بواجب كبير، أخواتكم المرابطات في المسجد الأقصى وإخوانكم يرابطون كذلك، وغزة
التي دافعت بدمائها ودماء أبنائها والضفة التي يعتقل أبناؤها، كل هؤلاء يضحون من أجل شرف الأمة ومن أجل مقدسات الأمة ومن أجل مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saudara-saudara kalian yang kini berada di Palestin, di Al-Quds contohnya, mereka telah menjadi murabitun, orang yang teguh duduk dalam masjid. Anda tahu sekarang di dalam masjid Aqsa apa yang mereka duduk? Orang Islam. Mereka tak nak orang Yahudi memenuhi masjid Aqsa. Jadi mereka duduk iktikaf, laki dan perempuan. Ramai di kalangan mereka yang berada di West Bank atau Dhafar Al-Gharqiyah, mereka ditangkap, anak-anak mereka ditangkap kerana memenuhi masjid Aqsa. Sampai saat dan ketika ini, sampai jam dan waktu itu. ويبقى السؤال الكبير: ما واجبنا هنا في ماليزيا في هذا البلد الطيب أهله تجاه هذه القضية التي هي قضية كل مسلم محب لدين الله ومحب لقبلة المسلمين الأولى. Maka berbagi satu soalan kepada kita semua. Kalaulah saudara kita di Palestin telah melakukan tugasan mereka, duduk beriktikaf dalam masjid, duduk tunggu, bahkan menahan kesakitan dengan tembakan-tembakan ini, maka apakah kewajipan yang patut kita lakukan terhadap Masjid Aqsa? Kita jauh di Malaysia. واجباتنا 4 فاحفظوها، فنحن مسؤولون يوم القيامة عن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kewajipan yang disebutkan ada 4. Harap kalian semua faham, hafaz 4 kewajipan ini dan laksanakan. Semoga kerana kita akan ditanya di akhirat nanti apa yang kita lakukan terhadap masjid tempat Isra' Nabi sallallahu alaihi wasallam. الواجب الأول الدعاء، بأن ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا سببا من أسباب تحرير المسجد الأقصى، لا أن نقول اللهم حرر المسجد الأقصى فقط، اللهم اجعلنا سببا من أسباب تحرير مسرى رسولك يا كريم. Hadirin semua, yang pertama adalah doa. Jangan berhenti berdoa dan terus berdoa. Jangan doa sekadar ya Allah bebaskan Masjid Aqsa, tak. Ya Allah jadikanlah saya antara penyebab kepada terbebasnya Masjid Al-Aqsa. الواجب الثاني بعد الدعاء التوعية والمعرفة، وأن نبحث وأن نسأل وأن نتابع الأخبار، يوميات المسجد الأقصى ويوميات غزة وفلسطين، غزة المحاصرة، أن نسأل وأن نبحث وأن نتابع الأخبار، ولا نقول نحن في مكان بعيد. الأخبار وقنوات التواصل وكذا موجودة عندكم، ابحثوا واسألوا. فاليهود يحاولون قلب الصورة ونقل صورة مختلفة ومغايرة في الإعلام الفاسد. Hadirin semua, yang keduanya tadi yang pertama dia doa, yang keduanya adalah kesedaran dan follow up berita-berita yang berkaitan dengan Palestin dan Gaza. Hari ini tuan-tuan, Yahudi dengan kuasa media antarabangsa, Facebook dan sebagainya, tuan-tuan, mereka cuba untuk menggambarkan sesuatu yang bukan hakikat sebenarnya. Jadi orang akan percaya yang macam tu. Jadi kita kenalah ada maklumat-maklumat, baca dalam Telegram, baca dalam Facebook, dalam akhbar, apa yang sedang berlaku, kerana itu membangkitkan ilmu dan kesedaran kita. الواجب الثالث تربية الجيل، وهذا نخص به أخواتنا النساء، يربين أولادهن جيل قوي الروح، قوي الفكر، قوي الجسد، جيل قال الله عز وجل فيه بأنه جيل التحرير، عبادا لنا أولي بأس شديد. Hadirin semua, yang ketiga, kewajipan kita semua adalah membina generasi baru yang akan tumbuh tu anak-anak dekat belakang tu, khususnya wanita-wanita. Jangan sampai culas dalam tanggungjawab membina generasi baru, generasi yang mengambil berat tentang umat Islam, tentang Masjid Al-Aqsa, tentang Palestin. Biar anak-anak kita sejak kecil sudah ditanam apakah Palestin, kepentingan Palestin, Masjid Al-Aqsa. Biarlah mereka tumbuh dengan semangat kecintaan Islam dan akidah mereka, khususnya apa yang terkait dengan Palestin. الواجب الرابع والأخير هو الدعم بالمال، أن نقدم لإخواننا ما نملك وما نستطيع من مال، فجهاد المال لا يقل أهمية عن جهاد النفس والحال. Dan yang seterusnya atau yang keempat adalah dengan memberikan sumbangan dan dukungan, khususnya dalam bentuk material ataupun harta. Kerana sokongan harta ini tidak kurang pentingnya dalam jihad. Kenapa tuan-tuan? Kerana ia merupakan instrumen kedua terpenting selain tubuh badan yang pergi berjalan, kerana harta akan menguatkan keluarga-keluarga mujahid untuk terus hidup dan menyambung kehidupan mereka dan menguatkan mereka dengan bantuan persenjataan daripada sumbangan-sumbangan kita. هذه معركة مستمرة تحتاج إلى دعم مستمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. واليهود يدعمون أنفسهم ويقوون أنفسهم بالمال، فلا أقل من أن ندعم إخواننا وثباتهم ورباطهم بما نملك وما نستطيع بالمال. Hadirin yang dikasihan,
seluruh harta yang mereka ada untuk pertahankan diri mereka sendiri, maka umat Islam begitulah menggunakan harta untuk mempersiapkan orang-orang yang berjihad atau menjaga keluarga orang yang berjihad. Nabi SAW menyatakan dalam hadis, "Man jahaza ghaziyan faqad ghaza." Barang siapa yang mempersiapkan sesuatu untuk orang yang berperang, seperti dia berjihad. Dan barang siapa mempersiapkan sesuatu untuk ahli keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang berjihad, seperti dia mendapat juga pahala jihad. يقول صلى الله عليه وسلم لبلال: أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. فهذا واجب عملي ينبغي علينا أن نركز عليه بإذن الله تعالى. Hadirin yang dikasihkan, Nabi pernah menyebutkan kepada Sayyidina Bilal, kata Nabi, "Wahai Bilal, berinfaklah, kerana jangan takut daripada kekayaan pemilik arash, daripada kefakiran dan kemiskinan." هذه قضيتنا، قضية كل مسلم جاءت في سورة من كتاب الله، بل في آية أيضا من كتاب الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليظل الارتباط بين القبلة الأولى والقبلة الثانية التي نصلي إليها اليوم، ألا وهي الكعبة المشرفة. Maka hadirin semua, isu yang kita bicarakan, masjid yang kita sebutkan, semuanya ini adalah perkara yang termaktub dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menyebutkan dalam surah Al-Isra, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi." Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya daripada Masjid Al-Aqsa ke Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa, menunjukkan bahawa Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang terkait dengan ayat Quran, menjadi kiblat pertama bagi umat Islam. ويبقى الأمل بيد الله القوي سبحانه وتعالى أن يخلصنا من هؤلاء، والله تعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Maka yang berbagi harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menyelamatkan dan memberikan kejayaan kepada kita semua dalam melepasi hujan ini untuk kita mendapat kemenangan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Seandainya kalian membantu agama Allah, Allah akan membantu kalian dengan menetapkan pendirian dan hati-hati kalian." Okey, habis dah tuan. Kalau ada persoalan dan tanya, silakan. Macam sekarang musim haji dah sampai, tidak boleh ke isu Palestin ni disebutkan dalam khutbah masa khutbah di Wukuf tu, Wukuf tu, ataupun melibatkan UIA atau sekarang Qatar yang paling bangunan besar ada, duit banyak. Adakah di sini dia orang ni menyumbang juga untuk membebaskan Palestin? Sama-sama bukan Islam. Dan satu lagi Indonesia yang terramai sekali bukan Islam. Adakah benda ni supaya membuat macam Malaysia macam ni? Adakah kesatuan daripada kalangan orang Islam yang gah dan keuangan sekarang yang sangat kaya sangat apa? Saya geram dari situ sebenarnya. Hadirin, kita baca. Atazal Palestin wa huwa ضد اليهود قوي جدا. ولكن السؤال: هل هناك أي تخطيط؟ مثلا الآن اقتربنا موسم الحج والحجاج يعني يكونوا في عرفة وهكذا، فهل هناك الخطباء يخطبون في الحج مع ملايين من المسلمين يتكلم عن هذه القضية المهمة لدى المسلمين؟ هذا الأول. لماذا لا يحدث مثل هذا قط؟ السؤال الثاني: عندنا يعني دولة غنية جدا جدا كالقطر وكالإمارات وهكذا، عندهم بنيان كبير مرتفع مليارات، ولكن هل يستخدمون هذا المال ليساعدوا إخواننا في فلسطين؟ ثاني، مثلا إندونيسيا أكبر دولة عدد المسلمين فيه، هل هم يتحدون في هذه القضية؟ قال إن كلهم على يد واحد، أظن اليهود لن يستطيع أن يفعل أي شيء على فلسطين، ولكن يعني أنا أتحير بما يحدث الآن، يعني ما رأيك؟ بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. ينبغي أن نفرق أخي الكريم بين الشعوب والحكام والأنظمة. الشعوب كلها متعاطفة، كلها تقدم، كلها تدعو، كلها تحب قضية المسلمين، كلهم يعرفون ما يجري في الأقصى وفلسطين وغزة ويحبون هذه القضية ويقدمون ما يستطيعون. الشعوب طيبة في عندكم في ماليزيا، في اندونيسيا، في كل مكان، لكن المشكلة بالحكام بعضهم خائف وبعضهم عميل، بعضهم خائف وبعضهم عميل. كيف يمكن أن ترجو خيرا من خائف على كرسيه أو عميل باع نفسه للعدو؟ هذا السؤال الأول. Yang pertama, kita semua kena bezakan di antara rakyat, orang biasa dengan kerajaan ataupun organisasi. Kenapa? Kebanyakan rakyat dan umat Islam, boleh kata majoriti lah, semuanya mencintai Palestin dan semuanya nak bantu Palestin. Kalau tanya kita semua nak bantu kan? Tanya umat Islam, rakyat semua nak bantu. Tetapi yang bermasalah
broker terhadap musuh. Maka orang yang pengecut, dia tak nak kursi kuasanya hilang. Kerana tuan-tuan Yahudi sangat berpengaruh di seluruh dunia. Bahkan dia akan campur tangan dalam politik setiap negara untuk memastikan pemimpin negara tersebut adalah yang akan cenderung kepada Yahudi, bukan kepada Palestin. Sebagai contoh Mesir dan negara-negara yang lain. Maka masalahnya bukan pada umat itu, tetapi pada siapa yang sedang mengelola negara tersebut. Itu masalah yang itu. Di mana-mana negara Arab kata semua mereka takut kursinya hilang. Kerana kalau dia sebut tentang ini, Yahudi akan merancang untuk dijatuhkan. Maka ataupun dia memang ditaja sebagai broker kepada Yahudi untuk menjalankan kerja-kerja yang tidak akan memberikan kejayaan kepada Palestin. Faham tak? Itu masalahnya. Umat Islam semuanya sayang Palestin. يعني الأمة تحتاج حتى تنتصر إلى إرادة وإدارة. الإرادة من الشعوب والإدارة من الأنظمة. الإرادة موجودة، الطاقات موجودة، المال موجود، لكن لا يوجد إدارة تنظم هذا كله من أجل خدمة هذه القضية والانتصار. فالحج مسلمون كثيرون يجتمعون، لكن لا يوجد بركة ولا يوجد فائدة ولا يوجد توجيه. وهكذا الحال في أندونيسيا، ماليزيا، تركيا، في كل مكان. إذا نحتاج أن تجتمع هذه وتلك حتى نحصل على النتيجة التي يحب الله عز وجل ويبقى، وهذا قريب إن شاء الله. Jadi saudara, dia punya kesimpulannya kita perlukan dua. Pertama, kita perlukan keinginan dan kehendak. Dan yang keduanya, ada yang mengurus kehendak itu supaya sampai kepada masyarakat. Saya beri contoh, tuan-tuan, rakyat semuanya nak ada kehendak untuk bebaskan Aqsa, untuk bantu, untuk sumbang, untuk buat. Tetapi tidak ada satu institusi atau kerajaan yang memerintah yang mengeluh keinginan rakyat itu ke arah perkara tersebut. Faham benar maksudnya? Tidak ada. Kalaupun keinginan ada, tapi tak ada yang mengeluh, yang menyampaikan, maka tak akan jadi apa-apa. Maka sebab itulah kita semua memerlukan kepada keinginan yang kuat, dan kita mesti ada organisasi yang tersusun yang menyampaikan keinginan itu kepada maksudnya. Barulah ini baru. Contoh, jemaah haji ramai pergi sana, tapi khutbah contohnya itu dah tajuknya membentuk orang. Contohnya, tak ada ke yang akan membawa pandangan mereka ke arah tersebut. Kalau jemaah haji tentang ramai jalan rombongan pergi Palestin, saya rasa selesai masalah. Kan? Betul tak? Tapi tak ada siapa yang akan halakan itu. Kerana pengurusan tak ada. Ataupun bermasalah di antara penakut ataupun mereka broker. Ada masalah. Ya. Allah. Okey. Kalau sudah boleh sikit lagi kalau ada tanya. أول ما قام نحن نتبرع لفلسطين بقضية فلسطين. يعني السؤال فقط يعني هل كل ما نتبرع يصل إلى فلسطين ولقصد هذا القصد؟ هذا السؤال مهم جدا. هل ما تتبرعون به يصل إلى فلسطين؟ أولا أجوركم تصل بإذن الله تبارك وتعالى طالما أن النوايا طيبة. لا تشك 1% أن أجرك يقع عند الله تبارك وتعالى طالما أنك أخرجت شيئا، حتى لو أن الذي أخذ منك أخذه أو سرقه أو كذا، طالما أنك أخرجته بنية طيبة فقد وقع أجرك على الله. هذا أولا. Okey, hadirin semua, pertama sekali saya nak sebut adalah apabila tuan-tuan dah bersedekah dengan niat yang baik, Allah Ta'ala akan mengurangi niat itu dan sedekah itu dengan maksud. Faham tak? Kita dah keluar, kita kata ini untuk Palestin, untuk jihad, kita pernah masukkan, dah bagi dah, tuan-tuan. Maka dari sudut niat dan pahala Allah akan kurangkan. Itulah yang akan dapat. Okey? Walaupun orang yang mengelolanya, dia ada buat itu, dia ambil ini ke itu, tuan-tuan, itu satu bab yang baik. Tapi dari sudut kita dengan niat kita yang baik dan kita beri dengan tujuan tersebut, Allah akan mendatangkan pahala sendiri. الأمر الثاني والمهم والدليل القاطع على أن أموالكم وأموال المسلمين تصل إلى إخوانكم في غزة والقدس وفلسطين هو ثباتهم حتى هذه اللحظة. لولا أن أموالكم تصل إليهم ما ثبتوا، لولا أن أموالكم تصل إليهم ما وصلت صواريخ غزة إلى القدس وإلى تل أبيب وغيرها. كيف تصل هذه الصواريخ؟ كيف يمكن أن نعتني بأولاد الشهداء؟ كيف يمكن أن نعتني بأهل الأسرى؟ كيف يمكن أن ندعم هذه المقاومة المستمرة التي تحتاج إلى تطوير وأسلحة متقدمة بلا مال؟ إذا أموالكم التي تصل هي التي حققت الانتصارات في سيف القدس وغيرها من المعارك التي خاضتها غزة بإذن الله. Hadirin yang kedua, apa bukti tuan-tuan sebenarnya sampai ke sana? Buktinya adalah
Tuan-tuan lihat beberapa siri kemenangan umat Islam. Berapa ramai hari ini mujahidin yang masih teguh berjihad. Kalaulah kita tak bantu dengan duit kita, mereka pasti akan mundur daripada jihad kerana fikir anak-anak ada makanan. Betul tak? Mereka akan fikir mundur dari jihad sebab senjata tak ada. Tapi sampai ke hari ini yang berjihad terus berjihad, bahkan bertambah golongan mujahidin. Tuan-tuan, yang kedua yang tuan-tuan tengok kemenangan dalam peperangan Saiful Quds secara lepas. Berapa ratus roket telah sampai ke Tel Aviv. Kalaulah sumbangan kita tak sampai, mereka tak akan mampu beli semua barang itu. Bahkan teknologi yang digunakan oleh mujahidin sangat-sangat moden. Kan, yang digunakan drone dan sebagainya. Kalau bukan kerana duit sumbangan di seluruh dunia yang sampai kepada mereka, pasti dia tak dapat menggunakan semua alat tersebut. Boleh lihat tak? Jelas tak? Bagus soalan. وأنا أعتقد أن الشيطان يأتي للإنسان من أجل أن يمنعه من الصدقة فيقول له وما يدريك أن هذه الصدقة أو هذه الزكاة تصل أو لا. لذلك يكون الجواب ابحث عن إنسان ثقة. مطلوب أن تبحث عن الثقة ولا تعطي المال لأي إنسان. تبحث عن إنسان ثقة وتتوكل على الله. فإن وصل مالك فقد وقع أجرك على الله، وإن لم يصل مالك فقد وقع أجرك على الله، طالما أنك تتحرى وتبحث عن الثقات ولا تقع إن شاء الله في أيدي الناس الذي يخدعون. Hadirin yang dikasihi sekalian, yaitu yang pertamanya apa yang saya sebut adalah bila kita nak keluar, kadang-kadang syaitan bermain dalam hati kita. Ini kalau bagi ini mesti tak sampai ini, contohnya kan, mesti tak sampai ini contohnya. Jadi bila kita kalah, maka kita tidak akan menyumbang. Satu. Yang kedua, kalau tuan-tuan nak selesaikan isu ini, tuan-tuan cari orang yang sangat dipercayai. Dia bukan pembohong, bukan itu yang nampak jenis ambil orang. Tuan-tuan kemudian keluarkan, kemudian bertawakal kepada Allah. Kita kata orang dia aku yakin, betul. Takkan bohong, takkan ambil, takkan solat, takkan sekian. Bagi dan sama Allah. Seandainya duit itu sampai, niat dan pahalanya Allah telah tetapkan full. Tetapi seandainya tidak sampai, tetap Allah menetapkan pahalanya yang penuh dengan sumbangan kita. Boleh tak? Itu jalan keluar dia. Wallahu a'lam. Mungkin yang muassasatani kabiratani fil alam ma yata'allaq bil dawla islamiyah. Awalan OIC, Organization Islamic Country, Ittihad Ad-Duwal Al-Islamiyah. والثاني OPEC يعني الدول الذي فيه البترول والبنزين يتحدون أكثرهم عربية والإسلامية. يعني هل قضية فلسطينية هم لا يهتمان بهذا أو يجعلوا هذا في الجانب ولا يركزون على هذه القضية؟ وكلهم هذه الأشياء من الدول الإسلامية. أخي الكريم، قلت لك أن الأنظمة إما أن تكون خائفة أو عميلة. كيف يمكن أن يقدم هؤلاء يأتمرون بأمر أمريكا، وأمريكا تخدم اليهود. المعادلة واضحة جدا، لا تعلق أملا بهؤلاء، علق أملا بأهل المساجد. هذه المعركة معركة المسجد. علق أملا بالله سبحانه وبالأطهار وبالطيبين. أما هؤلاء فانسى أمرهم، لا تعلق أملا بهم. Saya dah sebutkan tadi tuan-tuan, organisasi-organisasi yang macam ini sama ada mereka penakut atau mereka memang dipropagandakan wujud daripada Amerika. Dan Amerika diketahui adalah merupakan khadam kepada Yahudi. Jadi katanya jangan letakkan apa-apa pengharapan kepada demo-demo. Tak payah letakkan pengharapan paling besar pertama kepada Allah, kedua kepada orang masjid. Orang-orang yang betul-betul di Masjid Al-Aqsa di sini total yang bergerak ini, mereka lah yang diharapkan untuk longkeng. Mereka tu lupakan saja, takkan ada orang kerana mereka sama ada memang ditubuhkan untuk tujuan itu. Okey, jadi jangan letakkan harapan pada organisasi seperti ini kerana mereka tidak boleh diharapkan langsung. Wallahu a'lam. Saya rasa itu saja. Tuan-tuan, insya-Allah terima kasih semua kepada pihak masjid dan kepada semua. Minta maaf dalam masa lebih dari 10 minit. Semoga Allah